Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, kita pergi kepada bahagian terakhir berkaitan dengan keusahawanan. Okay. So, agak lama ya, ada banyak bahagian kita dah bincang. Okay. Teori keusahawanan, peranan usahawan. Okay. Kita dah bincang tentang sumber idea, kaedah menjana idea. Okay. Kita dah belajar cara-cara nak mulakan perniagaan. Okay. Kita dah bincang tentang sumber modal dan juga bentuk modal. Okay. Dalam video sebelum ni, bahagian 12, cikgu ada bincang dua bentuk bantuan, iaitu bantuan kewangan dan bantuan prasarana. Okay. So, yang ni cikgu nak sambung 3 lagi, khidmat nasihat dan perundingan, pembangunan usahawan dan juga pemasaran. Okay. Dan kita akan bincang beberapa agensi yang sediakan bantuan ni. Okay. Okay, kita pergi kepada khidmat nasihat dan perundingan. Okay. So, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan. Okay. Usahawan ni perlukan kemahiran dalam menguruskan perniagaan. Mungkin dia pandai keluarkan produk, tapi dia tak pandai uruskan perniagaan. Contohnya aspek kewangan, sumber manusia, okay. Pemasaran, ini menyebabkan dia gagal. Okay. So, banyak pihak yang bantu usahawan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Okay. So, khidmat nasihat ni dapat dibagi kepada 3. Pelajar ingat dah, ini fakta khusus. Khidmat nasihat dan perundingan. Okay. Dibagi kepada 3. 1, perundingan pengurusan. Okay. Management consultation. Jadi, usahawan boleh mendapatkan rundingan pengurusan, contohnya pemasaran, kewangan, pemasaran, sumber manusia dan sebagainya. Okay. Ataupun pengeluaran. Cara-cara untuk meningkatkan kualiti keluaran dan cara untuk meningkatkan daya pengeluaran atau productivity. Okay. Pembangunan dan reka bentuk keluaran. Okay. Macam mana kita nak develop produk baru atau design produk baru. Okay. Itu dipanggil khidmat nasihat dan perundingan. Okay. Pihak yang sediakannya kita ada banyak. Contohnya kita ada SIRIM. Okay. SIRIM ni dia membuat penilaian teknologi. Okay. Dia menilai teknologi kita, adakah teknologi kita ada daya maju atau tidak. Dia bagi khidmat rundingan dan juga membangunkan teknologi. Okay. Contohnya macam reka bentuk pembungkusan ni. Okay. SIRIM bagi nasihat bagaimana kita nak design pembungkusan yang lebih menarik dan juga lebih berkualiti. Ini dapat meningkatkan jualan produk kita. Okay. So, idea ni disumbangkan oleh SIRIM. Dia bantu kita untuk meningkatkan reka bentuk pembungkusan. Okay. Ini berkaitan dengan SIRIM. Okay. MARDI. MARDI ini menjalankan penyelidikan dalam bidang pertanian. Okay. So, khidmat rundingan berkaitan dengan pertanian dan teknologi pertanian. Contohnya, produk-produk ini adalah produk Malaysia. Okay. So, dia bagi nasihat tentang bagaimana untuk mencipta produk daripada hasil pertanian Malaysia. Okay. Contohnya, jus tembikai ke. Okay. Dia bantu kita untuk mengeluarkan produk tempatan berasaskan pertanian. Okay. Bagaimana untuk menjaga kualiti produk dan sebagainya. Itu MARDI. MARDI berkaitan dengan produk pertanian saja. Okay. MARA. MARA ni dia bagi khidmat rundingan berkaitan dengan pengurusan perniagaan. Okay. Bagi bimbingan latihan pada usahawan, khidmat nasihat dan sebagainya. Itu MARA. Okay. Jadi kalau ada usahawan Bumiputera yang dia perlukan khidmat rundingan berkaitan dengan pemasaran keuangan, bolehlah dibantu oleh MARA. Okay. Okey, kita pergi kepada yang keempat, iaitu pembangunan usahawan. Okey, so pembangunan usahawan maksudnya entrepreneur development. Okey, kita nak lahirkan lebih ramai usahawan baru. Okey, khususnya masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Okey, kita nak wujudkan lebih ramai usahawan Bumiputera. Okey, so ada beberapa program yang disediakan untuk membangunkan usahawan. Contohnya program pembangunan vendor. Okey, vendor maksudnya pembekal. Okay. So, tujuannya adalah untuk wujudkan hubungan yang baik antara IKS dengan syarikat besar. Okay. Industri kecil sederhana, small and medium enterprise dengan syarikat besar. Okay. Contohnya, TNB mendapatkan bekalan bahan daripada syarikat IKS Malaysia. Okay. Ini wujudkan peluang perniagaan untuk IKS Malaysia. Okay. Program mentor-mentee. Okay. Syarikat besar seperti TNB ni bertindak sebagai mentor, bantu dan bimbing usahawan yang merupakan mentee supaya mereka boleh berdikari dan meningkatkan daya saing mereka dalam perniagaan. Okay. So, mentee ni adalah usahawan.
Mereka dibantu oleh syarikat besar seperti TNB. Mereka bimbing, okey, bantu mereka supaya mereka akan berjaya. Itu program mentor-mentee. Okey. Program pembangunan franchise menggalakkan usahawan Malaysia terlibat dalam perniagaan franchise dengan beri grant, khidmat nasihat dan sebagainya. Okey. Konsep incubator, contohnya Perbadanan Kraftangan Malaysia wujudkan skim incubator pengeluaran kraft dengan sediakan tapak dengan sewa rendah dan latihan. Okey. Pernah dengarkan incubator baby? Okey, incubator baby ni bayi yang lahir lebih awal kan, dia perlu dijaga dengan rapi. Okey, yang ni pun konsep dia sama. Usahawan baru ni akan dijaga dengan baik, dibimbing, dibantu sampai dia berjaya. So we call that concept incubator. Okey. Ni pusat incubator kraftangan di Sabah. Okey. So peserta diberi latihan, okey, bagaimana untuk menyediakan barang kraftangan, okey, ada pusat jualan dan sebagainya. Okey, itu dipanggil pusat incubator. Okey, ini diwujudkan oleh Kraftangan Malaysia. Okey. Jenis bantuan dan pihak yang menyediakannya. Okey, kita ada bantuan pemasaran. Ini yang kelima ya. Okey, so kita dah bincang kewangan, tapakilan, khidmat nasihat dan perundingan, pembangunan usahawan, kita pergi kepada bantuan pemasaran. Okey. So dia sediakan pusat simpanan atau pergudangan, sediakan pusat perniagaan, strategi pemasaran, pusat belian dan sebagainya. Okey. Siapa yang sediakan? Farma. Farma bantu usahawan pasarkan keluaran berdasarkan pertanian, contohnya dengan menubuhkan pasar tani. Okey. Pusat belian barang pertanian dan sebagainya. Ini contoh pasar tani. Okey. Bantu usahawan ni untuk menjual barang-barang keluaran pertanian. Okey. Ini pusat pembelian barang pertanian. Okey. So peniaga ni dia boleh jual, pengusaha ladang pisang boleh jual pisang ni kepada farma. Farma sediakan pusat belian. Okey, itu farma ya. Kita ada Matrade. Matrade ni untuk perniagaan antara bangsa. Okey, bantu usahawan untuk pasarkan produk ke pasaran antarabangsa. Dia sediakan program latihan, risikan pasaran. Risikan maksudnya maklumat. Okey, maklumat pasaran, mengadakan pameran perdagangan dan sebagainya. Okey, itu tugas Matrade. Okey, bantu kita memasarkan barangan di luar negara. Mara bantu usahawan Bumi Putera untuk memasarkan produk dengan menyediakan program pembangunan pemasaran. Contohnya pemasaran online. Okey, bantu kita untuk belajar pemasaran online dan sebagainya. Okey, itu Mara ya. Okey, contoh soalan. Ini kita dah bincang tadi kan. Nyatakan 4 jenis bantuan. Dalam video 12 ya, kita dah bincang. Uraikan 2 bentuk bantuan. Jelaskan 2 bentuk bantuan. Khidmat nasihat rundingan, pembangunan usahawan, 2 markah setiap satu. Okey. Macam ni jelaskan ni kena bagi contoh. Bagi aspek khidmat nasihat dan contoh. Okey. Pembangunan usahawan pun sama, melahirkan lebih ramai usahawan. Contohnya apa? Program pembangunan, vendor, mentor-mentee, incubator dan sebagainya. Okey, berikan contoh ya. Jelaskan bantuan khidmat nasihat dan perundingan sediakan oleh kerajaan. Explain apa aspek dia dan contoh agensi. Okey. Yang ini pun sama. 3 program pembangunan usahawan. Contohnya apa? Program pembangunan vendor, program pembangunan franchise, program mentor, mentee ataupun boleh bagi contoh program incubator. Okey, explain dengan contoh. Okey. Ini esei panjang ya. Jelaskan 5 jenis kemudahan dan bantuan kepada usahawan. Fakta, 2 uraian, 1 contoh. Okey. So itu saja pelajar. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Okey, harap kamu suka. Kalau suka, likes, lepas tu subscribe dan bagilah komen kalau kamu rasa ada sebarang kekurangan yang cikgu boleh baiki dalam video ni. Okey, wish you good luck dan try your best. Okey, bye pelajar.